السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan dapat kita bersama pada pagi ini menyambung perbahasan daripada fiqh al-qulub di bawah tajuk sebab-sebab dan bentuk-bentuk penyakit hati. Sambungan perbahasan kita pada pagi ini ialah penyakit hati yang ke-7, iaitu malas. Sambungannya ialah pada muka surat yang ke-64. Kita tengok apa yang disebutkan oleh penulis. Dia sebut di sini malas merupakan salah satu penyakit yang timbul pada diri seseorang sebelum beramal. Dalam Islam, perkara-perkara yang menimbulkan dosa dan haram bukan sahaja tertumpu kepada zina, merompak, menyamun dan seumpamanya, bahkan juga melibatkan sikap negatif yang ditunjukkan oleh seseorang. Antaranya ialah sifat malas. Malas bukanlah sifat orang Islam. Malas antara punca yang menyebabkan kerja terbengkalai dan banyak perkara menjadi sia-sia. Kerja yang sepatutnya boleh disiapkan dalam masa sejam mungkin akan memakan masa selama beberapa hari. Apa yang disebutkan oleh penulis di sini ialah berkenaan dengan salah satu daripada sebab dan juga bentuk penyakit hati. Maknanya antara perkara yang boleh menyebabkan hati itu rosak, hilang fungsi baiknya dan keluar padanya benda-benda negatif. Salah satunya ialah memelihara sifat malas. Malas ni memang akan menghinggapi mana-mana orang. Yang namanya manusia akan datang pada dirinya malas. Sebab tu kalau kita tengok Nabi SAW mengajarkan kepada kita beberapa perkara untuk diminta perlindungan setiap hari. Kalau kita tengok dalam hadis yang banyak dihimpunkan oleh para ulama, Nabi ni akan memohon kepada Allah Ta'ala dalam masa satu hari 70 perkara daripada benda-benda negatif. Benda negatif tu bersifat ada pada diri ataupun ada dalam pergaulan, muamalat dengan manusia. Salah satu yang diminta perlindungan oleh Allah Ta'ala itu ialah sifat malas. Sebab tu kita tengok di awal pagi, antara zikir pagi ialah minta daripada dihindari sifat malas. Paling ringkas kita tengok doa yang diajar oleh Nabi ialah Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ini antara yang Nabi minta tiap-tiap hari. Ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu daripada sifat lemah dan malas. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Lemah dan juga malas.
Daripada lemah lahirlah malas. Para ulama melihat kenapa manusia dia boleh lemah. Bila mana dia memulakan pagi dia tu tidak bermaya. Kerana apa? Kerana ada beberapa ikatan-ikatan yang tidak selesai daripada ikatan syaitan. Hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Muwatta, dan juga diriwayatkan oleh para ulama yang lain daripada kitab-kitab hadis yang lain. Seperti mana Nabi memberitahu kepada kita, yaqidu syaitan ala qafiyati ra'si ahadikum thalatha uqad. Syaitan itu memegang, mengikat di hujung kepala manusia dengan 3 ikatan. Sebahagian riwayat yang lain dia hanya sebut yaqidu syaitan ala bani adam thalatha uqad. Syaitan mengikat di atas setiap anak Adam itu ketika mana dia nak bangkit tidur, macam kita tadi, bila mana kita nak bangun tidur ni, 3 ikatan. Cuma hadis riwayat Imam Malik dia sebut ala qafiyati ra'si ahadikum. Ikatan itu berada pada hujung kepala. Adakah ikatan itu ialah ikatan yang bersifat hakikat, memang ada terikat? Jawapannya ialah ikatan itu ialah ikatan majazi, perlambangan. Kenapa sebut dalam hadis riwayat Imam Malik di hujung kepala? Sebab dalam struktur otak manusia ni, otak depan dan otak belakang. Otak belakang melahirkan banyak imajinasi. Otak belakang inilah yang akan menyebabkan kita boleh merancang sesuatu. Itu antara fungsi otak belakang. Sebab tu bila mana berlaku kemalangan pada satu orang, dia jatuh, dia rebah, yang dibimbangi ialah bila mana dia jatuh di bahagian belakang dulu. Yang bahagian belakang ni dia menyimpan memori. Dia boleh menyebabkan satu orang tu lupa ingatan ataupun berlaku masalah yang lebih parah dalam tubuh badan manusia. Cuma kata para ulama dalam hadis Nabi sebut diikat di belakang. Kepala ni bahagian belakang ni, bahagian belakang, dengan 3 ikatan. Ikatan pertama akan terurai ketika mana dia bangkit pada tidur dengan dia menyebut nama Allah. Menyebut nama Allah itu datang dengan umum, apa-apa saja. Maknanya paling kurang menyebut ya Allah, paling kurang. Dan paling terbaik ialah menyebut doa ketika mana bangkit daripada tidur seperti mana yang diajar oleh Nabi. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu antara salah satu daripada doa. Selain pada itu membaca 10 ayat terakhir daripada surah Ali Imran. Itu pun bahagian daripada mengingati Allah Ta'ala. Dan Nabi lebih banyak mengingati Allah Ta'ala dengan cara membaca 10 ayat terakhir daripada Ali Imran, 190 sampai ayat 200. Kalau kita buka mushaf, lebih kurang satu muka surat setengah. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Bila mana kita buat benda tu, terurai ikatan pertama. Ikatan kedua akan terurai selepas pada kita bersuci, mengangkat hadas. Bersuci sini tak syarat mandi. Ada orang dia mandi tapi dia tak mengangkat hadas, iaitu dia tidak berwuduk, tak bersih dia daripada hadas. Jadi syarat yang disebut dalam hadis tu, ikatan kedua akan terurai dengan satu orang tu dia suci bersih daripada hadas, iaitu wudu. Ada orang dia mandi, dia tak wudu. Tapi yang terbaiknya ialah kita berwudu, dan menghimpunkan keduanya lebih baik, iaitu mandi dan wudu. Terurai ikatan yang kedua. Ikatan yang ketiga akan terurai ketika mana satu orang tu menunaikan salat sunat sebanyak 2 rakaat ataupun apa-apa salat sebanyak 2 rakaat. Ketiga-tiga ikatan ikut akan terurai selepas pada kita selesai buat 3 benda ni. Dalam hadis tu Nabi sebut, maka akan menjadilah diri orang tu cergas, ringan, tak lemah diri dia. Tapi kalau kita tak terurai, kita akan lemah seharian itu. Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitab dia Al-Azkar, dia kata paling minimum 2 ikatan kena lepaskan, paling minimum, untuk dia jadi cergas. Tapi yang terbaik ialah 3. Ini antara benda yang menyebabkan kita kena lemah pada hari itu. Jadi memang banyak protokol-protokol yang kita kena ingat bila mana kita nak memulakan hidup dalam hidup ni, memulakan hari dalam hidup ni. Jadi kita kena selesai 3 benda tu, kita akan dapat dan kita akan terkeluar daripada al-ajz,
iaitu kelemahan. Sebab bila mana lemah, dia akan pergi berjangkit kepada malas. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Itu antara benda ataupun perkara yang kita boleh tengok kenapa Nabi memberi penekanan terhadap perkara ni. Bila mana satu orang tu dia lemah, dia malas, dalam doa tu Nabi sebut, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, dan aku minta lindung daripada pengecut, penakut dan juga bakhil. Wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal, dan aku minta lindung daripada dibelit hutang, sebahagian riwayat min dhala'id dain wa qahrir rijal, dan juga ditekan oleh orang. 6 perkara: lemah, malas, pengecut, bakhil, hutang yang berat, dan ditekan oleh orang. 6 perkara ni dia datang daripada al-ajz, lemah. Cuma yang kita nak bahas pada pagi ni ialah malas. Produk pertama daripada lemah ialah malas. Jadi ini benda yang kita kena sama-sama hati-hati dan juga sama-sama buang dalam hidup. Orang Islam itu sifatnya bukan malas. Orang Islam itu ialah lawan kepadanya, iaitu rajin. Terutamanya rajin dalam ibadah, rajin dalam melakukan ibadah. Sebab mengejar ibadah ialah benda yang dituntut dalam agama. Sebab tu banyak ayat dalam Al-Quran yang menyebutkan tentang perlunya bersegera dan bergegas. Tidak akan boleh satu orang tu dia nak bersegera dan bergegas sekiranya dia ada pada dirinya lemah dan malas. Sebab tu ayat Quran dia datang wasari'u. Wasari'u ni ialah keadaan satu orang tu dia bersiap siaga dah. Dia bukan orang kata apa, dipanggil barulah nak pergi, tapi dia menunggu untuk dipanggil. Itu sifat orang beriman. Tuhan sebut wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu kepada pengampunan Tuhan dan juga syurga sebagai balasan, yang mana syurga itu luasnya seperti langit dan bumi, yang dijanjikan kepada orang-orang bertakwa. Lalu disebut sifat-sifat orang yang bersegera itu, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Ayat yang ke-134 daripada Ali Imran. Orang-orang yang bersegera itu ialah orang yang sentiasa menginfakkan sebahagian daripada hartanya ketika mana waktu senang dan ketika mana waktu susah. Infak waktu senang biasa, infak waktu susah dia luar biasa. Infak ketika mana kita memerlukan. Sebab tu para ulama dia membezakan antara as-sakha, iaitu orang yang pemurah, dan juga beberapa perkataan lain untuk menunjukkan sifat kepemurahan manusia. Ada orang bila mana dia memberi dengan kuantiti yang tak sampai separuh. Contoh, ada RM10 dia beri korang RM2 je. Ini juga memberi. Tapi ada sebahagian orang dia memberi lebih daripada separuh yang dia miliki. Ada RM10 bagi RM8 kat orang, tinggal kat dia RM2 je. Dan ada sebahagian orang bila mana dia memberi habis. 10 tu semua dia bagi orang. Ketiga-tiga kedudukan itu sudah pasti ada perbezaan di antara Allah Ta'ala. Maknanya di antara semua kedudukan tu Allah Ta'ala akan beza-bezakan pahalanya. Cuma nak sebut antara sifat orang-orang yang bersegera itu mudah memberi. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidh, menahan marah, wal 'afina 'anil nas, mudah memberi maaf kepada manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin. Lalu Allah Ta'ala menyebut inilah orang-orang yang Allah cintai, iaitu orang-orang yang disebut sebagai muhsinin, pencinta kepada kebaikan. Sebab tu 3 perkara utama yang digariskan. Mudah infak waktu senang, waktu susah. Dia kalau infak waktu senang tu biasa je, tapi kalau dua-dua keadaan semua boleh bagi. Dan yang kedua ialah kadhiminal ghaidh, penahan marah dan juga pemberi maaf kepada manusia. Orang-orang yang ada 3 sifat ni, sifatnya ialah orang yang bersegera kepada keampunan Tuhan. Dan orang yang bersegera seperti ini sudah pasti ada pada dirinya kekuatan, tiada pada dirinya kelemahan, dan tiada juga pada dirinya malas. Sebab satu orang yang malas, mustahil dia boleh memberi infak pada orang. Macam mana satu orang tu dia nak infak harta kalau dia malas? Dia malas kerja, dia takkan boleh infak apa-apa. Dia hanya menunggu daripada orang.
untuk memberi kepadanya, tapi dia tidak pernah berubah daripada penerima menjadi pemberi. Ini ialah keburukan. Inilah antara benda negatif yang ada pada diri seorang Muslim. Sebab tu dalam perbahasan ni, sifat yang ketujuh dia sebut tentang malas tu. Malas ni akan menyebabkan penyakit hati berkembang dan akhirnya dia akan mematikan fungsi hati. Biasanya orang yang malas, dia akan pergi kepada penyakit seterusnya, pengecut. Pengecut ni ialah sukar untuk memberikan pendirian yang jelas. Dia hanya akan memberikan pendirian yang memberikan keselamatan dan keuntungan saja. Sebab tu kalau orang tanya dia apa-apa, dia akan jawab ikut benda yang untung pada dia, tapi dia bukan jawab pada ketegasan. Ini antara bentuk-bentuk kesan daripada lemah pergi pada malas. Orang malas sifatnya pengecut. Orang malas ialah orang yang mudah berpaling tadah. Ini antara benda yang perlu kita beri perhatian. Dia bukan benda yang main-main. Bila mana Nabi ni tiap-tiap hari, bukan Nabi minta jauh seminggu sekali, tapi Nabi minta jauh daripada penyakit lemah dan malas ni tiap-tiap hari. Kita dah sebut tadi 70 perkara yang Nabi minta. Ini antaranya salah satu. Kita boleh bayang diri Nabi yang terpelihara daripada segala kekurangan, dan pasti kita hati Nabi lah hati yang paling tidak lalai berbanding hati kita. Dalam keadaan seperti itu pun Nabi ni masih lagi menjadi satu contoh kepada umatnya, meminta kepada benda-benda yang membahayakan diri. Sebab memang antara cara untuk dapatkan kekuatan memang kena minta pada Allah Ta'ala, selain daripada kita berusaha. Dan lemah dan juga malas yang disebutkan di sini lebih bimbang bila mana lemah dan malas dalam buat ibadah. Ada orang dia kuat dan rajin dalam menghimpun dunia dia, tapi dia lemah dan malas dalam menghimpun dan membina akhiratnya. Bahkan dia banyak bertolak ansur pada urusan akhirat untuk menyempurnakan urusan dunia dia. Kehidupan kita pada hari ini, kita banyak bertolak ansur kepada akhirat untuk menyempurnakan urusan dunia kita. Yang sepatutnya kita ni kena banyak bertolak ansur kepada urusan dunia untuk menyempurnakan akhirat. Tak apalah saya tak kerja jauh pun tak apa. Yang penting saya kerja tempat saya kerja sekarang ni boleh mendekatkan saya dengan saf pertama. Saya pergi kerja jauh pun tak ada guna kalau saya dekat dengan kedai makan je, saya tak dekat dengan saf pertama. Ini satu musibah kepada orang, seorang Muslim itu. Tapi sebahagian besar manusia tidak berfikir tentang benda ni, sebab melihat kepada keuntungan dunia dia. Sebab tu di sisi orang Islam, bila mana dia membina akhirat, tiada kerugian pada dia. Tiada kerugian. Walaupun mata manusia nampak macam rugi. Sebab tu kita tengok ketika mana Allah Ta'ala menyebut tentang sifat orang kafir yang suka menyakiti orang Islam, walaupun orang Islam dilihatnya kalah, dilihat mati, terkorban dalam pertempuran di antara kafir dan iman ini, kufur dan iman ini, hakikatnya orang Islam tu menang. Sebab tu kalau kita baca dalam surah Al-Buruj, kalau kita buka mushaf, surah Al-Buruj dia mendatangkan kepada kita kisah secara umum, iaitu kisah Ashabul Ukhdud. Kalau kita buka surah Al-Buruj, Al-Buruj ni ialah surah yang ke-85, juzuk yang ke-30. Allah Ta'ala sebut, Qutila ashabul ukhdud an-nari dhatil waqud idhum 'alayha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Beberapa ayat tu kita baca dan kita akan tengok Allah Ta'ala akan sebut dalam surah Al-Buruj itu kejayaan orang Islam. Innal ladhina fatanul mu'minina wal mu'minat thumma lam yatubu falahum azabu jahannam wa lahum azabul hariq. Tu ayat yang ke-10. Innal ladhina amanu wa amilus salihat lahum jannatun tajri min tahtihal anhar dzalikal fawzul kabir. Ayat yang ke-10 Tuhan sebut orang-orang yang kafir suka mengacau orang beriman sehingga menyebabkan ada orang beriman ni mati, terkorban. Seperti mana kita tengok saudara kita di Palestin, ada yang mati, bukan ada yang mati, memang dah mati pun, dan jumlahnya pun ialah jumlah yang kita tak boleh nak bilang berapa banyak kematian yang berlaku. Di samping juga berlakunya kekalahan kepada pihak kufar,
yang kita tak maklum pada benda tu. Cuma Tuhan sebut yang mati itu walaupun zahirnya di mata manusia, mata ahli dunia dia kalah, tapi mata orang beriman dia sedang menunggu kemenangan. Sebab Tuhan sebut zalikal fawzul kabir, ianya sebuah kemenangan yang besar. Dia bukan kejayaan yang biasa-biasa. Al-fawzu ni lagi atas daripada an-najah dan juga lagi atas daripada al-falah. Dalam salat disebut dengan hayya 'alal falah, tapi dalam ayat ni Tuhan sebut fawz al-kabir, kemenangan yang mutlak, besar. Sebab bila mana satu orang tu dia duduk dalam syurga, syurga ni sifatnya tiada lagi maintenance yang kita kena jaga. Zaman kita ni orang berjaya diukur dari segi besarnya rumah dia, besarnya kereta dia, ramainya isterinya. Biasanya diukur daripada ukuran itu. Tapi semua benda tu, rumah yang besar, kereta yang besar dan banyak, isteri yang ramai, semuanya memerlukan maintenance. Pening kepala nak urus tu walaupun nampak berjaya. Ada orang dia rasa saya dah rasa berjaya sebab ada 11 bilik. Rumah saya ni ada 11 bilik. Tapi 11 bilik tu dia bukan bersifat kekal cantik sampai Imam Mahdi turun. Nanti akan ada shilling yang bocor, akan ada aircon yang kena servis. Penat juga. Sebab tu kita tengok sebahagian orang yang dia melihat, kejayaan saya ialah nak beli Alfa Executive Lounge. Saya nak beli yang tu. Lama akhirnya berusaha, akhirnya boleh beli. Dapat beli, rupa-rupanya rasa penat menanggung hutang. Walaupun di mata orang dia cerita, saya dah berjaya, dah dapat beli yang tu. Tapi keberjayaan yang memerlukan maintenance. Berbeza dengan syurga. Syurga ni tak ada maintenance. Betapa syurga ni selamat pada maintenance, kencing dengan berak pun tak ada bagi ahli syurga. Selamat pada maintenance. Tak ada orang syurga ni, ahli syurga ni, dia duduk makan nikmat, tiba-tiba sakit perut, stop sekejap, tak boleh, tak sempat nak makan. Kita makanan sedap tak ke mana pun, mari sakit perut kita tinggal. Tapi ahli syurga dia tak ada istilah itu. Sebab tu dia sebut sebagai fawzul kabir. Kesannya ialah tiadanya lemah, kesannya ialah tiadanya malas dalam melakukan ibadah. Sebab benda tu besar. Sebab tu Ali bin Abi Talib ketika mana dia dibunuh oleh Abdul Rahman bin Muljam, sebahagian riwayat sebut dengan Abdul Rahman bin Muljim, waktu dia dibunuh, dia sebut fuztu ya Rab, aku dah menang. Dia dah dibunuh waktu tu. Sebab tu ada hadis, Nabi pernah tanya kepada Ali bin Abi Talib, wahai Ali, siapakah menurut kamu orang yang teruk atas muka dunia ni? Maka Ali bin Abi Talib pun jawab, orang yang teruk pada pandanganku ialah yang telah membunuh unta Nabi Saleh. Unta Nabi Saleh yang mukjizat tu, dia kata yang teruknya yang itulah. Nabi Muhammad kata yang tu, Rasulullah kata yang tu umat yang dulu, umat yang belum datang yang kamu agak. Maka kata Ali bin Abi Talib, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Lalu kata Nabi, manusia yang teruk, yang belum datang lagi ni, tapi Nabi nak beritahu yang inilah yang teruk, ialah orang yang membunuh kamu. Orang yang bunuh Ali ni ialah orang yang paling teruk di kalangan umat ni, iaitu Abdul Rahman bin Muljam. Nabi kata tidak akan wafat kamu wahai Ali sehingga janggut kamu dibasahi dengan darah, kesan daripada luka di kepala kamu, kesan daripada luka di kepala. Sebab tu waktu Ali bin Abi Talib dia demam teruk, ada orang kata demam ni boleh bawa maut. Dia kata tak, Nabi telah memberitahu kepada aku akan mati dengan dipukul orang, aku tak akan mati dengan penyakit ni. Akhirnya dia keluar untuk salat subuh. Ketika mana dia berada di Kufah pada waktu itu, dia telah dihentam ataupun dipukul dengan parang ataupun sebahagian riwayat sebut senjata tajam lah di kepalanya oleh satu orang pelampau Khawarij yang bernama Abdul Rahman bin Muljam daripada kalangan tabi'in. Dia hentam kepala Ali tu menyebabkan luka dan akhirnya darah tu mengalir sampai ke janggut Ali. Waktu tu kata Ali, fuztu. Fuztu maksud dia apa? Aku menang hari ni. Aku telah dapat kejayaan yang tiada maintenance padanya. Jadi orang pun pelik. Kenapa dia boleh kata dia menang sedangkan dia sedang sakit tu? Sebab dia melihat kemenangan itu ialah pada syurganya. Kemenangan itu ialah pada syahidnya. Kan kita tengok dalam riwayat sebut Abdul Rahman bin Muljam ni seorang tabi'in,
pada zaman Umar Al-Khattab dihantar ke Iraq untuk mengajarkan Al-Quran kepada orang Islam di sana. Umar pernah tulis surat mengiktiraf keilmuan Abdul Rahman bin Muljam tentang Quran. Cuma dia duduk di Iraq, dia berkawan dengan orang tak ketahuan hala, menyebabkan dia terkena fitnah Khawarij itu. Akhirnya dia jadi pelampau. Sebab tu pada waktu dia bunuh Ali, orang tangkap dia dan orang kata, tergamak kamu membunuh menantu Rasulullah. Dia jawab, aku tidak melihat aku orang yang salah pada hari ini, bahkan aku orang yang benar. Waktu dia dibawa untuk dihukum tu, dia masih lagi berzikir. Dia ni penghafal Quran, ahli zikir, ahli ibadah, tapi hatinya terpesong. Hatinya terpesong. Sebab tu Nabi kata, dialah manusia yang paling teruk selepas daripada pembunuh unta Nabi Saleh. Dia manusia yang teruk. Manusia yang teruk digambarkan ialah orang yang banyak masa dengan Quran, orang yang banyak masa berzikir pada Allah Azza wa Jal, dan juga orang yang banyak masa dalam buat ibadah. Bukan nak kata orang yang datang masjid ni teruk dan orang yang belum datang masjid tu bagus, ataupun orang yang tak buat ibadah tu bagus. Tapi nak beritahu kepada orang yang tak buat ibadah, yang buat ibadah pun boleh terpesong, yang tak buat confirm terpesong. Yang tak buat sudah confirm terpesong. Yang buat pun gelong, boleh gelong juga. Yang tak buat bukan rasa sebab tu saya malas buat ibadah. Tengok Nabi kata, yang buat ibadah pun pembunuh. Yang tak buat lagi teruk. Sebahagian orang dia suka plot, dia suka twist di situ. Dia kata saya bukan malas datang masjid. Cuba tengok, yang bunuh sahabat pun ahli masjid. Oh, tak ada kena-mengena. Nak sebut sini ialah yang dah ahli masjid pun boleh terpesong, apatah lagi yang bukan ahli masjid. Yang tu memang membuka pintu pada syaitan. Ini antara perkara yang kita kena sedar, supaya kita tidak menjadi orang yang malas. Bila mana kita malas membina akhirat, maka kita sedang rajin membuka ruang syaitan kepada diri kita. Lawannya di situ. Bila mana kita malas, kita sedang rajin mendekatkan diri pada syaitan. Sebab tu kata para ulama, dua benda ini antara yang disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali dan juga disebut oleh ulama-ulama dalam bab kesufian, dalam bab tazkiyatun nafs. Dua benda ni kalau ada pada kita, syaitan akan datang walaupun kita tak panggil syaitan tu. Apa dia? Yang pertama marah, yang kedua malas. Dua-dua ni ada M di hadapan, ada mim di hadapan. Kalau eja kau jauhilah. Marah ni boleh menyepuk syaitan, malas pun menyepuk syaitan. Sebab tu kita tak perlu mantra-mantra yang hebat untuk panggil syaitan. Cukup ada marah je. Ada orang dia rasa, saya nak hafal mantra ni nanti boleh panggil jin ifrit. Tak payah. Awak cukup marah je, dah ada ifrit dengan awak dah pun. Tak perlu buat apa pun. Sebab dia sedang menyerap ahwa asyaitani, angin-angin kesyaitanan dalam diri dia. Jadi bila mana kita ada malas dan bila mana kita ada marah, kita sedang membuka ruang syaitan mari dekat. Dan memang syaitan akan ramai bersama dengan kita, tak dapat dinafikan. Sebab tu Nabi minta, Allahumma inni a'udzubika minal ajizi wal kasal. Kemudian apa lagi yang dia sebut? Seorang yang pemalas kadang-kadang bukan seorang yang jahil. Ada yang tahu banyak perkara dan belajar bermacam-macam buku, tetapi malas beramal kerana mengutamakan keuntungan jangka pendek berbanding dengan keuntungan jangka panjang. Orang yang sebegini adalah orang yang berjaya meraih apa yang dikejarnya, namun dalam masa yang sama telah membina masa depan yang gelap di akhirat kelak. Juga ditemplak dalam perbahasan malas ni ialah orang yang mengumpul pengetahuan. Kita tak panggil orang ni orang ada ilmu, tapi orang yang mengumpul pengetahuan. Orang alim disebut dalam Al-Quran dan surah Fatir, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut pada Allah itu ialah ulama ataupun orang alim. Sebab tu orang yang takut pada Allah, tindak tanduknya ialah menjunjung perintah Allah Ta'ala. Kalau salat awal waktu, walaupun dia ni taklah belajar tinggi pun, orang kenal dia dengan ada SPM je, orang kenal dia dengan ada diploma je, tapi dia sentiasa awal di masjid. Dia alim sebab dia beramal dengan pengetahuan dia. Dia menjadi orang yang tahu. Dia belajar tentang salat. Dia tahu salat ni nak sempurna dengan sembahyang awal waktu. Dia alim. Walaupun tanya bab hukum fiqh yang lain dia tak reti jawab, tapi dia alim. Berbeza dengan sebahagian orang yang mempunyai sijil yang banyak, gelar-gelar akademik yang banyak, tapi waktu Tuhan memanggil, dia teruk pada ayam dan itik. Ayam itik Tuhan panggil pun datang.
Tapi manusia, Tuhan panggil dia tak datang. Dia lebih teruk pada binatang, walaupun dia mempunyai gelar akademik yang hebat. Ini benda yang kita kena sedar, supaya kita tahu di manakah teori kealiman yang disebut dalam Al-Quran dan teori kealiman yang dipakai oleh manusia sekarang. Sebahagian orang melihat orang tu dia banyak buat kajian. Ya, betul, boleh diambil kira. Tapi Al-Quran hanya menyebut orang ini ialah orang yang ada maklumat. Dia ada maklumat saja. Dia bukan orang alim. Sebab alim itu pada amalnya, bukan alim itu pada tahunya sahaja. Tahu berseiringan dengan amal. Sebab tu orang yang tahu tapi tak beramal, ianya benda yang menakutkan. Dia malah nak beramal. Sebab tu kita tengok Al-Qadhi Abu Bakar Ibnul Arabi. Dia bukan Ibnu Arabi, Ibnul Arabi. Dia pernah cerita, dan cerita ni disebutkan dalam Syiar A'lam An-Nubala. Ketika mana dia di usia tua, dia waktu tu menyandang jawatan sebagai qadhi. Qadhi ni ketua hakim. Istilah kita ataupun jawatan kita sekarang ialah ketua hakim negara. Al-Qadhi Abu Bakar Ibnul Arabi ni, dia kata, dulu waktu aku zaman belajar, aku pernah dapat peluang minum air Zam-Zam. Minum air Zam-Zam. Pada waktu aku minum tu, aku berniat pada Allah, ya Allah, limpahkanlah ilmu kepadaku. Dia pun minum. Allah Ta'ala limpahkan pada dia ilmu yang banyak. Cuma dia kata, aku terlupa nak minta pada waktu minum tu, limpahkanlah ilmu dan amal pada aku. Jadi dia ni jadi orang yang ada ilmu, tapi beramal tu slow sikit. Dia kata, kalau aku dapat peluang boleh minum air Zam-Zam sekali lagi, aku akan minta pada Tuhan supaya aku ni disegerakan amal. Walaupun ketua hakim negara, nak minum air Zam-Zam payah. Kita sekarang cleaner sekolah je, air Zam-Zam datang berliter-liter depan rumah. Tapi hati je kurang yakin. Itu antara benda lah, beza berkat zaman dulu dengan zaman sekarang. Jadi Abu Bakar Ibnul Arabi ni dia risau tentang dirinya yang kurang beramal. Tapi pengetahuan banyak. Selesai masalah orang, dah ketua hakim, banyak kes dia kena adab, dia kena selesai. Kemudian Tuhan sebut firman daripada surah Al-Insan ayat yang ke-27. Inna haula'i yuhibbunal ajilah. Sesungguhnya orang-orang yang menentangmu daripada kalangan orang berpengetahuan, iaitu ahli kitab, pemimpin-pemimpin hebat di Mekah pada waktu itu, yuhibbunal ajilah, Tuhan kata, mereka minat kepada benda yang segera, cepat habis. Wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila, dan mereka membelakangkan, meninggalkan di belakang mereka hari yang berat, iaitu hari akhirat. Sebab hari akhirat ni ialah hari yang menimbang antara ilmu dan amal. Dunia ni orang timbang pengetahuan je. Sebab tu perkataan ilmu ni, ilmu tu dalam bahasa Arab ain lam mim. Dalam bahasa Melayu kita kalau eja kod Jawi ain lam mim waw. Perkataan ilmu itu dia dekat dengan amal. Dia dekat dengan amal. Satu orang yang dia belajar banyak, kita tak boleh letak dia sebagai alim sehingga terbukti dia mengamalkan ilmu itu. Sebab tu susah zaman kita ni, bila mana kita nak cek orang tu dari segi amal, dia payah. Sebab tu para ulama hanya melihat daripada segi dia meletakkan prioriti ibadah wajib dia. Kalau kita buka dalam buku Ibn Qayyim kalau tak silap, buku tentang tata cara yang kita kena tahu waktu kita dapat anak. Kita dapat anak, baru dapat baby ni, apa yang nak kena buat, sunnah apa yang nak kena buat. Buku tu Ibn Qayyim tulis dengan sebab dia dapat cucu baru. Dia tulis, dia tak tahu nak bagi hadiah apa, dia bagi hadiah buku kepada anak dia. Rupanya hadiah tu bukan untuk anak dia, hadiah tu untuk orang Islam semua sekali. Jadi kitab pun buku tu. Antara benda yang dia sebut dalam kitab dia tentang sunnah tahnik. Tahnik ni ialah membelah mulut lah. Perkataan hannaka yuhanniku itu ialah memberi rasa kepada bayi yang dilahirkan itu, supaya dia kenal rasa manisnya, rasa masin kat mana, rasa pahitnya macam mana. Tapi biasanya rasa manis lah yang diberikan. Ibn Qayyim sebut prioriti ataupun kriteria untuk memberi bayi itu tahnik pada siapa. Pertama sekali dia sebut orang saleh. Saleh. Orang yang boleh tahnik ni lah orang saleh. Lepas tu dia buat elaboration. Man huwa salihun? Siapa dia orang saleh? Al-qaimuna bil wajibat.
orang yang mendirikan kewajipan. Sebab tu dilihat orang tu saleh ialah pada ibadah wajib dia. Syiar dia ialah pada salat fardunya. Sebab tu tuan-tuan nak suruh anak tahnik ni dapat baby baru, dapat cucu baru ke, cari orang yang melazimi masjid. Bukan cari orang yang belajar agama. Belajar belum tentu beramal, tapi dia melazimi masjid. Walaupun tuan-tuan tengok dia orang biasa, tapi boleh suruh dia tahnik, yang memang dah selalu datang masjid ni. Kita dah buat pemerhatian 9 bulan daripada cucu tu tahu, daripada dapat tahu isteri mengandung ataupun dapat tahu menantu tu mengandung, dah buat pemerhatian. Siapa dekat masjid aku tengok yang kuat semayang, selalu duk ada 9 bulan. Kalau 9 bulan tu selalu datang, memang dia orang masjid lah. Jangan seminggu sebelum. Seminggu sebelum ni boleh jadi pura-pura lagi. Dia kalau 9 bulan tu memang kaki masjid betul lah. Selalu duk ada muka ni, selalu asal saf tama je muka ni, asal saf tama je muka ni. Dia orang saleh lah tu. Dia ada orang dia bawa gelar orang belajar agama, tapi dia tak bawa gelar orang saleh. Gelar orang saleh ni Allah Ta'ala saja yang tahu. Sebab tu tak boleh wujudkan pangkat orang yang beramal ni. Tak boleh wujudkan satu title kita letak dekat nama dia, okey ni tanda dia beramal. Tak boleh. Cuma orang Melayu dia boleh letak haji kat depan, haji, pernah buat haji. Tapi sebenarnya benda tu tak betul juga lah. Cuma nak katanya pangkat untuk orang beramal tu hanya yang tahu. Pangkat untuk orang belajar manusia boleh letak. Okay, dia ada degree, okay, letaklah nama dia. Tapi Malaysia ni tak guna sistem tu. Ada degree dah ada title. Indonesia dia guna. Sebab tu tuan-tuan tengok ustaz-ustaz ke, penceramah ke, orang-orang yang pegang jawatan ke, di belakang tu ada LC. Itu ialah first degree. Lepas tu MA. Macam kita yang kita tahu ialah orang yang ada doktor lah kat depan. Sama ada dia doktor perubatan ataupun dia doktor PhD. Itu gelar daripada akademiknya. Cuma gelar daripada amal tak tahu. Tak boleh letak. Sebab Allah Ta'ala saja. Tapi mata boleh perhati tengok. Bahkan orang-orang yang ada ilmu ni, sebahagiannya Allah Ta'ala jadikan, ada orang perasan dia ni pandai cakap je, tak pandai buat. Ada orang perasan. Ada Tuhan jadikan sebahagian orang ni dia ada ilmu tapi dihinakan ilmu dia, belum ditimbang lagi. Tapi ada dah orang yang perasan. Ada orang, sama ada orang kampung ke, kawan-kawan dia ke, kenalan dia ke, yang sudah audit dia sebelum dia audit depan Tuhan. Dia ni mengaji sampai 10 PhD, salat haram tak pernah. Ada orang boleh sebut macam tu. Itu antara benda yang menakutkan. Sebab dia datang daripada malasnya. Kemudian disebut lagi, sebenarnya ilmu adalah satu anugerah yang tidak ternilai dalam kehidupan seseorang. Namun begitu ilmu tidak akan bermanfaat kepada seseorang jika tidak diamalkan. Kerana tujuan menuntut ilmu dilakukan ialah untuk diamalkan. Kalau tidak diamalkan, tidak ada makna menurut ilmu. Tidak ada makna menuntut ilmu. Bahkan sama sahaja orang biasa dengan orang yang banyak belajar. Sebab tu orang belajar, dia tak sebut orang berilmu, hanya orang yang belajar saja. Sebab ilmu itu dia datang dengan amalnya, dia bukan datang dengan pengetahuannya. Alhamdulillah, kita selesai untuk sifat yang ketujuh. Kali yang akan datang kita akan masuk sifat yang ke-8, iaitu mengingkari takdir ataupun berhujah dengan qadar yang cara yang salah, dengan cara yang salah. Maknanya dia dapat satu takdir, dia tak puas hati, lalu dia buat elaboration ataupun sangkaan dia sendiri. Iaitu sifat yang ke-8. Kita berpada situ saja. Moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.